Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farah Hamid Syaidan. Nombor metrik 10 DMT 19F1032. Hari ini saya akan membentangkan komposit. Apakah itu komposit? Komposit ini merupakan dua gabungan bahan A dan B. Bahan tersebut terdiri daripada reinforcement iaitu fiber dan B ialah metrik iaitu binder. Apabila kedua-dua bahan ini digabungkan, maka terhasillah komposit. Common example. Okey, yang pertama dari segi natural terdiri daripada tiga bahan iaitu wood, granite dan jute. Manakala dari segi man-made pula terdiri daripada ringwood. Seperti yang kita tahu, man-made ini merupakan bahan gabungan di antara fiber dengan sintetik. Oleh itu ia dinamakan sebagai man-made. Kelebihan jika kita menggunakan komposit dalam bidang tekstil. Yang pertama, objek tersebut akan lebih kuat apabila digunakan. Yang kedua, ia lebih ringan dan memudahkan kita untuk membawanya ke mana-mana. Dan yang ketiga, objek tersebut tahan kepada panas. Contohnya apabila dipanaskan, ia tidak mudah untuk melebur. Dan yang keempat, supaya objek tersebut lebih kelihatan cantik apabila dipandang. Okey, composition of composite material. Seperti yang saya cakap tadi, komposit ini merupakan dua gabungan A dan B, iaitu reinforcement merupakan fiber, manakala metrik iaitu binder. Apabila ia digabung secara serentak, maka terhasillah komposit. Dan yang terakhir, function of metrik. Yang pertama, ia digunakan untuk memegang fiber. Dan yang kedua, untuk melindungi fiber dari persekitaran. Seperti yang kita tahu, fiber merupakan alam semula jadi. Untuk menjaganya, ia perlulah menggunakan bahan lain untuk mengelakkan fiber ini daripada habis digunakan. Dan yang kedua, function of reinforcement. Sifat geometri sesuatu bahan tersebut akan mempengaruhi keberkesanannya di dalam komposit. Contohnya, sama ada bahan tersebut berbentuk bulat ataupun bujur. Dan yang kedua, sifat fizikal satu bahan akan mempengaruhi keberkesanannya di dalam reinforcement. Sama ada bahan tersebut bersifat semula jadi ataupun man-made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Muhammad Syarani. Nombor metrik 10 DMT 19F1001. Saya dari kelas DMT 4A. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang flow process. Okey, dalam flow process ni terdapat 7 langkah yang perlu dilakukan. Dan langkah pertama ialah pattern design. Dan langkah seterusnya ialah melting of the matrix alloy. Dan langkah ketiga during the compose slurry into with and without vibration molding. Langkah keempat, solidification and cooling. Langkah kelima, breaking the mold. Dan langkah seterusnya, remove of the getting system. And langkah terakhir ialah testing. Saja. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal Zat bin Muhammad Nazir. Nombor kad metrik 10 DMT 19F1033. Okay, hari ini saya bentangkan tentang karakteristik
of the composite. So first kali dia adalah high strength, kedua ada high modulus, lepas tu dia low density, iaitu the excellent resistance to corrosive, fatigue creep rupture, and wear. Okay, seterusnya dia adalah low coefficient of thermal expansion. Okay, untuk last kali tu low coefficient of thermal expansion tu maknanya dia adalah tahan haba. So dia adalah dia thermal resistant lah. Tu pun salah satu dia punya kegunaan dia. Lepas tu ini adalah produk akhir yang boleh kita dapat melalui komposit ni. So first kali kita dapat carbon fiber. Carbon fiber ni selalunya dia akan gunakan kepada kenderaan yang laju kan, yang kuasa tinggi. So dia nak buatkan kenderaan tu laju, dia gunakan carbon fiber ni untuk meringankan kenderaan tu. Lepas tu yang kedua pula adalah glass fiber. Glass fiber ni adalah dia tahan kepada haba panas. So itu adalah daripada saya. Okay, sekian saja. Terima kasih. Hello, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Adam Ahmad, nombor matrik 10 DMT 191016. Untuk yang slide last kali, iaitu saya ingin menerangkan itu conclusion atau kesimpulan seperti slide ini. Okey. Kat sini cik boleh nampak slide yang saya buat. Okay, untuk conclusion, everybody come across composite in his daily life. You might be playing tennis or badminton with a grip racket. You might have a carbon bike. You might break a make of a composite. A several part of your body, a core body, are also made of composite. Okay, ini macam kita nak simpulkan semuanya. Sebab komposit ni macam semua benda yang dia ada dalam semua ni yang kita untuk semua benda kita boleh buat. Selain pada tekstil lah kesimpulan dia. So we can say today composite are popular and useful, and in the future it will be very much helpful for our daily life. Nanti dalam masa depan benda ni akan lebih banyak digunakan, ataupun mungkin lebih banyak produk yang akan dihasilkan dengan menggunakan komposit. Itu kesimpulan yang dapat dihasilkan dari slide ini yang saya buat. Okay, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.